إلا لمن يهيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya muliakan barisan pimpinan Felda Palu, Tuan Imam, Tuan Pengerusi, pimpinan masyarakat, Tuan Haji, Puan Hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Dalam keadaan kita mendengar berita kematian, ada hari kita dengar orang muda meninggal, ada hari kita dengar orang tua meninggal, ada hari kita dengar orang sakit meninggal, ada hari kita dengar orang sihat pun meninggal. Maksudnya Allah nak bagi tahu pada kita bahawa syarat mati ini bukan sihat ataupun sakit, bukan tua ataupun muda, tetapi syarat mati inilah hidup. Siapa yang hidup pasti dan pasti akan mati bila tiba masanya. Maka tuan-tuan, kita syukur banyak pada Allah. Allah SWT panjangkan usia kita, dan kita saat ini, bulan ini berada pada bulan yang mana? Bulan yang dipanggil Rabiul Awal. Juga dipanggil oleh setengah ulama dengan nama Rabiul Anwar, bulan yang bercahaya-cahaya. Kenapa tuan-tuan? Kerana lahirnya bulan ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, baginda Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Ulama mengatakan bahawa detik 12 Rabiul Awal ini datang dalam hidup Nabi 3 kali, tuan-tuan. Pertama, hari kelahiran Nabi. Yang kedua, waktu Nabi SAW sampai ke kota Madinah, waktu hijrah. Nabi hijrah, tuan-tuan, sampai di Kuba 8 Rabiul Awal. Sampai di tapak Masjid Nabawi sekarang pada 12 Rabiul Awal. Dan yang ketiga, waktu kewafatan Nabi SAW juga pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, lahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal, tidak pada bulan Ramadan. Mungkin kakak-kakak, abang-abang terfikir, kenapa Nabi lahir Rabiul Awal? Patut bagus Ramadan lah kan? Itu bulan yang terbaik. Sebelum kita fikir, tuan-tuan, ulama dah bincang dah. Kenapa Nabi lahir Rabiul Awal, tidak bulan Ramadan? Kerana alim ulama menyatakan bahawa Allah tidak mahu kalau Nabi SAW lahir pada bulan Ramadan, maka orang akan berkata, mulia Nabi Muhammad itu. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Kerana lahir bulan Ramadan. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW tumpang ke bulan Ramadan. Allah tak suka perkara itu. Maka Allah Jalla wa'ala lahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada bulan yang tak terkenal, bulan yang tak popular, iaitu Rabiul Awal, kata ulama. Maka orang akan berkata, mulianya Rabiul Awal. Kenapa Rabiul Awal mulia? Kerana Nabi SAW lahir Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal lah yang tumpang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kata ulama. Begitu juga tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, kenapa Allah lahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada hari Isnin, bukan hari Jumaat. Patutnya Jumaat lah bagus, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Tapi tidak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin, hari yang tak terkenal di kalangan masyarakat Arab. Jawapan yang sama ulama berikan, kerana Allah tidak mahu. Kalau Nabi lahir hari Jumaat, orang akan berkata, mulianya Nabi Muhammad itu. Kenapa Nabi mulia? Lahir Jumaat. Seakan-akan Nabi itu tumpang kemuliaan Jumaat. Allah tidak suka. Allah lahirkan Nabi pada hari yang tak terkenal, kata ulama, di kalangan masyarakat Arab, iaitu hari Isnin. Maka orang akan berkata, mulianya hari Isnin ni. Kenapa Isnin mulia? Sampai kita disunatkan puasa. Kerana Nabi SAW lahir hari Isnin. Maka Isnin lah yang tumpang kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Kata Imam Bukhari rahimahullah alaih, asas umat ini wajib kena tahu 4 perkara tentang Nabi. Paling asas, tuan-tuan. 4 perkara ni wajib kena tahu. Pertama apa, tuan-tuan? Nama Nabi. Kita fikir ustaz ni munasabah. Takkan orang Palung tak tahu nama Nabi? Itu orang Palung, tuan-tuan. InsyaAllah semua tahu nama Nabi. Tapi bila kita pergi keluar dakwah, masuk di pendalaman-pendalaman, di kampung-kampung pendalaman, kita jumpa orang Islam tapi tak tahu nama Nabi Muhammad. Assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Orang Islam, orang Islam. Tahu tak nama Nabi? Nama Nabi Abu Bakar. Terkejut kita, tuan-tuan. Nama Nabi dia tak tahu.
Jumpa lagi seorang. Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Tuan orang Islam? Orang Islam. Tuan tahu nama Nabi? Nama Nabi Mahmud. Bayangkan tuan-tuan. Ada umat yang tak kenal nama Nabi SAW. Bagaimana orang ni tuan-tuan di kubur? Saat ditanya, man huwa Nabi Yuka? Siapa Nabi kamu? Macam mana nak jawab? Nama Nabi pun dia tak tahu tuan-tuan. Ini amat menyedihkan. Yang kedua kata ulama, umat ini wajib kena tahu adalah apa tuan-tuan? Bila Nabi dilahirkan. Alhamdulillah. Kerajaan kita Masya Allah. Daripada dulu lagi Masya Allah. Hari Maulud cuti. Tuan-tuan, bukan saja-saja tuan-tuan orang cuti hari Maulud. Sebenarnya kata ulama, perancangan tu dibuat bukan kerajaan tu, ulama yang bagi cadangan. Cuti pada hari Maulud 12 bulan awal. Kenapa tuan-tuan? Bukan suruh tidur. Tapi hari Maulud tu tuan-tuan dirancang oleh ulama atas niat dakwah. Kerana di tanah air kita tuan-tuan ada orang yang begitu sibuk tuan-tuan dengan kerja dunia dia, hingga anak bini pun tak sempat tengok. Dan dia terlupa yang dia ni umat Nabi SAW. Sekian lama tak selawat pada Nabi. Jadi bila cuti hari Maulud, dia tengok kawan-kawan semua cuti. Dia tanya, kenapa cuti hari ni? Hari ni kan hari Maulud. Ya Allah, hari Maulud hari ni punya. Maka dia tersedar bahawa dia umat Nabi SAW tuan-tuan. Maka dia akan selawat pada Nabi. Maka sebab itu kata ulama, kita di Malaysia ni cuti hari Maulud. Itu perancangan ulama untuk sedarkan orang yang tak sedar bahawa dia umat Nabi SAW. Dan yang ketiga tuan-tuan yang mulia, wajib umat ni tahu bila Nabi dapat wahyu. Wahyu yang pertama Nabi terima ketika usia Nabi 40 tahun. Dan yang keempat, tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, wajib umat ni tahu bila Nabi diwafatkan, iaitu pada usia 63 tahun. Jadi tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kita kena usaha kata ulama untuk wujudkan cinta pada Nabi SAW. Hari ini umat tak kenal Nabi. Umat lebih kenal artis, lebih kenal selebriti, lebih kenal pemain bola, lebih daripada Nabi Islam. Tuan-tuan tengok orang tahu tentang artis ni begitu detail. Artis tukar tombol kereta pun tahu, Masya Allah. Artis tumbuh jerawat pun tahu. Bang, minggu depan ayam tengok drama, tak tumbuh lagi jerawat dia. Minggu dah tumbuh dah. Bayangkan tuan-tuan, tumbuh jerawat pun tahu, Masya Allah. Kita tanya, akak ni pencinta artis ke tak? Saya peminat je. Tuan-tuan bayang, peminat sampai tahu jerawat tumbuh. Ini baru peminat tuan-tuan. Kita bukan peminat Nabi, kita pencinta Nabi. Sepatutnya kita lebih kena tahu daripada peminat. Kita bukan peminat Nabi, kita pencinta Nabi. Tapi sayangnya umat hari ini begitu minimal, begitu sikit tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kata ulama, kita kena usaha sebagai umat ini untuk hidupkan sunnah baginda. Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabban. Jadi kaum hadis, siapa yang hidupkan sunnah Nabi, inilah orang yang cinta pada Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta pada Nabi akan bersama-sama Nabi dalam syurga. Nak bersama-sama Nabi di syurga, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, mereka dapat ikut cara Nabi. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni ulama kata terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil sunnah surah. Surah ni apa? Suar bahasa Arab, luaran Nabi. Daripada hujung rambut Nabi sampai hujung kaki Nabi, apa Nabi suka pakai, itulah dia sunnah surah, luaran Nabi SAW. Apa di antara dia tuan-tuan? Antara sunnah luaran Nabi ni, antara dia bersugi, Masya Allah. Bersugi ni kak, hadis sahih, lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Hampir dekat 30 hadis tentang sugi, hadis sahih. Kita nak pakai kodomo layan ke, Colgate ke, terpulanglah. Sebab kita makan tempoyak, asam pedas. Kita nak pakai tak ada masalah. Tapi sugi jangan tinggal. Hari ni orang disebabkan dia pakai Colgate, dia tinggalkan sugi. Sugi kena pakai tuan-tuan. Siwak ni, kayu siwak ni murah je kak. Sebatang RM2, rokok pun RM17 sekotak. Kelebihan sugi ni tuan-tuan, mudah mengucap sebelum meninggal. RM2 punya modal, kelebihan dia kak, mudah mengucap sebelum meninggal. 30 hadis tentang sugi, semuanya hadis sahih tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, hari ini berapa orang umat yang ada sugi dalam kocik dia. Sedangkan Nabi SAW, kita baca dalam sirah, sebelum wafat, Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Aisyah isyarat waktu Nabi hampir-hampir wafat, nak bersugi, Masya Allah. Nak beritahu betapa Nabi beritahu kepada kita betapa pentingnya kayu siwak ni, kayu sugi. Kita beli tuan-tuan. Kalau anak ada 5, kita beli 5. Seorang satu anak kita pakai sugi. Sayyidina Ali kata kak, kalau nak anak otak ligat, otak jadi bijak, buat 3 perkara kata Sayyidina Ali.
Pertama, didik anak bersihkan gigi guna siwak. Maksudnya kalau dia nak pakai kodok Melayu itu tak apalah. Tapi kayu sugi seorang satu kena ada. Belilah yang betul punya, yang maksudnya yang kecil. Sesuai dengan anak kita. Ada setengah orang beli yang besar tu. Nak masuk mulut pun tak lepas. Beli yang betul-betul tuan-tuan. Sesuai dengan saiz kita. Kayu sugi ni ada kecil, ada yang besar. Seorang satu anak dapat kayu sugi. Sayyidina Ali kata yang pertama, bersih gigi guna kayu siwak. Yang kedua kata Sayyidina Ali, didik anak puasa sunat. Puasa fardu dah tentu dah. Anak yang umur 12, 13, 14 ni, kita buat program keluarga. Sebulan sekali, hari Isnin minggu pertama, kita sekeluarga puasa sunat. Jangan tunggu setahun sekali Ramadan ni puasa. Setahun sekali puasa. Kita buat sebulan sekali ke, sebulan 2 kali ke. Minggu pertama, hari Isnin puasa. Minggu terakhir, hari Khamis puasa. Jadi anak kita terlatih. Penghadaman yang baik puasa sunat ni akan memberi otak anak kita menjadi bijak. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, didik anak baca Quran, tengok mushaf. Baca Quran, suka tengok mushaf. Hazrat Maulana Sa'ad Damat Bakar tu bagi tahu, bangun tidur. Bangun tidur. Perkara pertama yang kita tengok, jangan handphone. Perkara pertama kita tengok, kena tengok ayat Quran. Maka dengan tengok ayat Quran yang pertama, maka sepanjang hari mata kita akan tengok benda yang betul. Akan tengok benda yang betul. Saya pernah keluar dakwah sekali dengan satu orang pakcik. Dia bawa torchlight, iktikaf masjid kan. Bangun-bangun subuh tu, nak tahajud tu, dia suruh lampu kat dinding. Saya kata, pakcik ni buat apa? Rupanya dia tak ada wuduk nak ambil Quran. Jadi dia suruh dinding masjid ada ayat Quran. Maka dia nak amal amalan ni, dia suruh dekat frame tu, dia tengok ayat Quran. Supaya perkara pertama yang dia tengok, ialah ayat Quran. Masya Allah. Ni amalan Hazrat Maulana Sa'ad ajar kita tuan-tuan. Jadi dengan tengok ayat Quran, maka otak anak akan jadi bijak. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita niatlah untuk kita beli sugi. Dan sugi ni tuan-tuan ada kaedah guna dia. Bukan setahun sebatang. Ada orang saya tengok tak tukar-tukar. Sebatang tu je dia pakai. Dia 3 hari sekali potong. 3 hari sekali potong. 3 hari sekali potong. Dah pendek, beli yang baru. RM2 je Masya Allah. Bukan setahun tu pakai yang tu je. Bukan. Dia 3 hari sekali potong tuan-tuan. Masya Allah. Ini antara surah luaran Nabi. Tak keluar modal banyak pun. RM2 je Masya Allah. Apa lagi tuan-tuan, surah luaran Nabi SAW. Nabi suka pakai serban. Masya Allah. Pakai serban. Ini sunnah Nabi. Tapi tuan-tuan yang mulia, orang kita ni bukan tak nak pakai. Teringin nak pakai. Cuma kat tempat kita ni orang suka tolak jadi imam. Kena pula ada surau-surau yang imam suka datang lambat. Dia pakai serban. Kena tolak jadi imam. Berpeluh dia tuan-tuan. Itu kita anak tu. Tuan-tuan yang pun dirahmati lagi dikasihi Allah. Ada kaedah dia. Untuk macam tu ada kaedah dia. Macam mana tuan-tuan? Kita beli serban dulu. Beli serban, suruh imam kita ajar cara lipat serban. Jangan tak belajar. Sekarang ikat rebin pula kepala. Belajar cara lipat serban dulu. Kemudian gantung serban dekat rumah. Nanti malam, bangun tahajud pukul 4 pagi, ambil serban, lilit kat kepala. Semayang tahajud. Habis semayang witir semua siap. Nak pergi subuh, buka balik serban, gantung. Kalau takut jadi imam. Jadi pergi surau, pakai kopiah. Dekat rumah, waktu semayang tahajud, pakai serban. Jadi, dalam hidup kita dapat amalkan sunnah serban. Masya Allah. Orang kita ni tuan-tuan, dia takut sebab kena tolak jadi imam. Lagi-lagi RNR. Tuan-tuan tengok kalau kita pergi KL kan, kat sini tak jumpa pasal lebuh raya. Kalau kita pergi Melaka ke apa kan, dalam lebuh raya Highway Utara Selatan tu, berhenti RNR, orang RNR ni tuan-tuan, dia bukan tanya, boleh tak jadi imam? Dia main tolak je tuan-tuan. Dia tu tolak. Ada sekali tu dia tengok RNR ni siapa sogok paling tinggi. Kopiah tinggi memang kena lah. Ada sekali tuan-tuan, dia tolak satu berada ni. Imam. Orang tu pusing. Bang, saya kopiah memang tinggi. Tapi saya bukan ustaz, saya chef. Tukang masak rupanya tuan-tuan. Kopiah kan tinggi, tukang masak. Silap tolak rupanya. Jadi tuan-tuan nak tolak, tengok-tengok juga. Takut tertolak tukang masak. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih Allah, kita niat untuk kita dapat amal sunnah ni tuan-tuan. Sunnah serban. Surahnya tuan-tuan, apa lagi sunnah Nabi? Yang surah ni, surah Nabi ialah janggut kata ulama. Ini sunnah kekal tak? Satu-satunya sunnah pergi tandas, tidur, bangun tidur, pergi mana-mana dapat pahala. Sunnah janggut. Dan satu-satunya sunnah tak yang kekal sampai dalam kubur. Tak ada orang pakai serban dekat kubur. Tak ada orang bersugi dalam kubur. Tak ada orang semayang tahajud dekat kubur. Tapi sunnah janggut kekal sampai dalam kubur. Ibnu Umar kata janggut ni segenggam dalam hadis Bukhari. Tapi kata ulama,
Ada khilaf pandangan ulama. Yang penting janji ada kata ulama. Jangan tak ada kata ulama. Sebab apa? Ketika kita ditanya mungkar nakir, sunnah lain dah tak ada tuan-tuan. Inilah sunnah yang akan bersama kita waktu ditanya dalam kubur. Tuan-tuan ayah pun rahmati lagi dikasih Allah. Kita bercakap bukan nak tengok siapa-siapa, tetapi kita nak datangkan rasa cinta pada Nabi SAW. Ada ketika tuan-tuan, abang-abang ni dah semangat dah nak beli janggut. Bini pula potong semangat. Apa awak haji tak pergi lagi nak beli janggut? Patut akak kenalah bagi semangat. Bang, dulu tak ada janggut, tak handsome macam ni tau. Sekarang makin handsome lah. Saya tengok pun makin geram tengok abang. Betul. Baru suami semangat nak amal sunnah. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasih Allah. Ini sunnah surah luaran Nabi SAW. Yang kedua tuan-tuan, dipanggil sunnah sirah. Sirah ni apa? Perjalanan hidup Nabi. Daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur semula. Ini sunnah sirah. Apa yang Nabi buat? Ini sunnah sirah. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih Allah. Baginda Nabi SAW suka makan apa? Ini dalam surah sirah. Kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahmatullahi alaih. Juga kitab Nurul Uyun yang dikarang oleh Hazrat Sidin Nas rahmatullahi alaih. Cerita-cerita tentang apa yang Nabi suka makan. Akak kena beli buku ni. Abang-abang kena beli buku ni. Cari kat kedai Syama'il Muhammadiyah. Barulah kita tahu Nabi suka makan apa. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, kita tanya orang Melayu, Nabi suka makan apa? Semua sepakat. Nabi makan 3 perkara je Ustaz. Yang lain Nabi tak makan. Yang pertama, korma. Yang kedua, kambing. Yang ketiga, roti. Yang lain Nabi tak makan. Dekat Arab 3 benda ni je dia. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih Allah. Betapa kesiannya kita yang sambut maulud 20-30 tahun ni. Kita hanya tahu Nabi makan 3 benda je tuan-tuan. Kurma, kambing, roti. Yang lain Nabi tak makan. Nabi makan ayam tak? Mana ada ayam Ustaz? Dekat Mekah sana. Kat Palung banyak ada ayam. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih Allah. Bila kita tanya, Nabi makan ikan tak? Mana Nabi nak makan ikan Ustaz? Kat Madinah tu mana ada laut? Orang Mesir makanlah ikan. Kita tak tahu tentang Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis yang pertama, ketika mana tuan-tuan, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, hadis Bukhari ni tuan-tuan, hidangkan lauk ayam di depan tabi'in. Tabi'in siapa? Orang yang tak hidup zaman Nabi, hidup zaman sahabat. Satu orang tabi'in, satu orang berada ni tak makan ayam. Dia tengok je ayam, sebab dia fikir Nabi tak makan ayam. Abu Musa kata, aku lihat dengan mata aku bila dihidangkan lauk ayam di depan Nabi, Nabi makan ayam. Tuan-tuan, orang Malaysia tak tahu Nabi makan ayam tuan-tuan. Tak pernah tahu pun Nabi makan ayam. Kita pergi kedai biryani, bang, biryani ada? Ada biryani. Macam mana kira ni? Biryani ayam RM10. Kalau biryani kambing RM16. Hari tu tuan-tuan, seluk-seluk baju jubah, betul-betul RM10 je ada. Cukup-cukup makan je. Bang, bagi biryani ayam lah. Ha? Biryani ayam? Ceramah sana sini, serban besar. Ada makan ayam, tekuk sunnah. Rupanya tuan-tuan, betapa minimanya pengetahuan kita tentang Nabi. Kita hanya tahu Nabi makan kambing saja. Kita tak pernah tahu pun Nabi SAW makan ayam. Begitu juga tuan-tuan, kurma. Orang kita hanya tahu Nabi makan buah kurma saja. Buah lain tak ada ke Arab Ustaz. Nabi makan kurma saja. Yusuf, Tayyub, Yusuf. Itu je kita tahu tuan. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih Allah. Biasanya kita masyarakat Melayu dihidangkan buah temikai tuan-tuan. Imam jemput makan kat rumah, buat tahlil, kenduri tahlil kan. Lepas habis tahlil, dia pun hidangkan makanan. Benda pertama dihidangkan ialah buah. Buah apa tuan-tuan? Buah temikai. Kita pun kata, apalah imam, serban besar 7 tekad, ada ke hidang buah temikai? Tak sunnah. Hidanglah buah kurma. Kurma sekilo 120 tentang kurma ajwa. Koyak kocik imam. Hidang temikai. Rupanya tuan-tuan kita tak tahu. Dalam bab buah-buahan Nabi SAW, hadis yang pertama tentang buah-buahan Nabi, Nabi makan temikai. Ada siap makcik tanya saya, Ustaz, you je Ustaz ni, ada temikai ke kat Arab? Dia ingat temikai ni ada kat Bandung je tuan-tuan. Temikai kat Arab lagi besar daripada temikai kita tuan-tuan, Masya Allah. Nabi suka makan temikai. Patutlah tuan-tuan, atuk nenek kita daripada zaman dulu lagi, doa selamat, temikai. Hari jadi, temikai. Anak bersunat, jamu temikai. Orang nak pergi haji, temikai. Kenduri tahlil, temikai. Orang mati, temikai. Temikai memang wajib untuk orang Melayu ni. Rupa-rupanya ulama-ulama pondok dah ajar tok nenek kita bahawa temikai tu makanan kesukaan Nabi.
Kita yang tak tahu, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau orang tanya, kenapa makan tembikar? Jangan cakap nak cuci mulut. Cakaplah ini makanan sunnah. Tahu betul. Ini tanya, cakap orang putih lagi. Dessert. Cakap orang putih. Cuci mulut. Sedangkan tembikar makanan kesukaan Nabi. Hadis yang keempat, tuan-tuan, disebut Nabi makan herbis. Herbis ni apa kak? Herbis ni bahasa Melayu, tembikar susu. Ya Allah. Berapa ramai orang tak tahu Nabi makan tembikar susu. Sebab dia hanya tahu tembikar susu dia dekat Malaysia je. Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi SAW makan tembikar susu. Tuan-tuan, ibu dan rahmati lagi dikasih Allah. Kita nak belajar apa Nabi suka makan. Kita nak kena suka makan. Anas bin Malik bagi tahu, aku tak pernah makan labu. Aku tak pernah makan labu, kata Nabi Malik. Tetapi ketika aku lihat Nabi Muhammad SAW makan labu, maka aku beritahu kepada diri aku, inilah makanan yang paling aku suka. Kau kan bayang, tak ada orang tahu pun yang Nabi makan labu. Orang Melayu kita kalau rewang kerja kahwin, kalau di tempat saya lah, di Pusing tu, kita hari rewang ni, kita akan masak labu, makan dengan ikan masin biasa. Tapi orang tak pernah tahu tuan-tuan Nabi makan labu. Dia ingatkan labu ni makan lauk waktu rewang je. Tuan-tuan, banyak rupanya makanan Nabi yang kita tak pernah tahu. Tapi kita mengaku kita cinta Nabi. 20 tahun sama maulud, 30 tahun sama maulud, kita hanya tahu Nabi makan 3 je. Kurma, kambing, roti. Ya Allah.